jelas ke? Alright. Clear. Okay. Alhamdulillah. Saya mungkin tak dapat nak berkenalan dengan semua lagi. Saya hanya kenal beberapa orang lah dalam ni. Tapi Alhamdulillah saya tengok dalam grup tu semuanya aktif. Jadi insyaAllah kita akan mula berkenalan sikit demi sedikit lah sampai kita kenal semuanya. Dan saya difahamkan ada dalam kalangan kita ada guru-guru, ada ustaz-ustazah, ada rakan-rakan daripada universiti dan sebagainya. Terlebih dahulu saya nak perkenalkan diri saya Ajuwan bin Muhammad Syafi'i ataupun lebih dikenali sebagai Ajuwan Syafi'i. Asal dari Bandar Baru Bangi, Selangor. Sebelum ni alumni USIM, ambil jurusan Undang-Undang dan Syariah. Dan sekarang bekerja di Cinta Gaza Malaysia dengan CGM. Itulah tempat saya bekerja. Dan insyaAllah apa yang saya nak kongsikan malam ni adalah satu benda yang saya sangat minat, dan daripada kecil lah kita kata sampai dah sekarang saya sedar yang saya minat perkara ni, dan saya sedar yang saya boleh berkongsi supaya orang lain dapat manfaat daripada apa yang saya nak kongsikan malam ni. Jadi insyaAllah tanpa melengahkan masa kita akan mula. Sebelum saya teruskan, saya nak beritahu dulu malam ni insyaAllah kita tak cerita panjang. Saya ambil masa lebih kurang dalam 30 minit sahaja untuk penerangan pasal apa yang saya nak kongsi malam ni lah. Dan selebihnya saya buka kalau ada sebarang persoalan ke, kita nak bincang ke, ada yang nak tanya dengan lebih mendalam, nak tunjuk step by step ke, saya buka lagi 30 minit untuk kita bincang lepas ni. Jadi lebih kurang 1 jam. Kalau tuan-tuan perempuan ada yang tak dapat nak bagi komitmen sampai pukul 10, 11 macam tu, tak apa je, boleh keluar selepas 30 minit. Okay, insyaAllah kita mulakan. Alright. Boleh nampak ke? Boleh nampak? Cakap nampak ataupun tulis dalam chat nampak? Okey, dah. Okey, tajuk kita hari ni adalah rahsia bina konten menggunakan apps ataupun menggunakan aplikasi. Dan saya juga boleh letakkan tajuk yang lain kalau kita nak letak. Content marketing for beginners, sebenarnya apa yang saya nak kongsikan malam ni. Dan insyaAllah ini adalah sesi yang kedua untuk upgrade solo, dan lepas ni kita akan ada lagi sesi-sesi setiap minggu insyaAllah. Dan semoga setiap sesi-sesi ni bukan nak tunggu akhir sesi barulah kita tulis buku, tapi dah mula daripada sesi pertama lagi, kita sepatutnya dah mulakan gerakan pertama lah. Ini saya cakap untuk diri saya sendiri juga dan untuk semua rakan-rakan penulis. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Okay, apa yang kita akan belajar malam ni? Ringkasnya ada 3 perkara ini yang saya akan kongsikan. Saya akan tunjukkan contoh secara teknikalnya sebab malam ni little bit praktikal lah berbanding teori. Yang pertama saya akan kongsikan tentang macam mana nak buat content mapping ataupun mind map, dan macam mana kita nak brainstorm idea supaya tak ada excuse dah lepas ni kata tak ada idea nak tulis apa. Yang kedua saya nak kongsikan tentang content bank ataupun draft writing. Kita nak simpan konten banyak-banyak supaya tak ada isu kata dah tepu, tak tahu nak post apa, tak ada benda dah nak post. Benda tu semua kita nak overcome. Dan yang ketiga, content scheduling dan posting. Macam mana kita nak uruskan konten-konten yang kita dah ada tu untuk kita schedule, untuk kita post dan sebagainya. Okay. First of all, sebelum kita mula, saya nak tanya dululah. Boleh on kamera, boleh on video. Apa yang korang faham pasal content marketing dan kenapa penting untuk kita? Ada siapa-siapa nak jawab ke? Boleh jawab dekat ruangan chat ataupun jawab kat ruangan chat, ataupun kalau nak on suara pun boleh. Saya rasa nak kena sebut jugalah. Boleh tak saya nak dengar suara daripada Tuan Abdillah Nurdin? Tuan Abdillah Nurdin, hello, yes. Alright, ada ke tu? Dengar, okay. Dengar. Boleh ke nak minta share sikit apa pandangan tuan pasal content marketing? Agak content marketing tu apa? Content lah. Apa? Bantai je.
Content marketing. Ini macam apa yang kita mau content marketing ni apa yang kita mau promote kah? Macam itulah lebih kurang. Okey, apa kita promote lah kan. Okey, terima kasih Kenalkan tuan. suatu produk gitulah. Cantik. Okey, terima kasih tuan. Tuan kata tadi kita nak promotekan sesuatu ataupun satu produk. Kita minta feedback sikit daripada orang kedua. Saya nak jemput Cik Puan Syafira Aziz. Ada ke tu? Sebab tak ada on video, saya panggil lah random. Ada. Tapi anak tak ada nak on video. Tak apa, it's okay. Mungkin boleh share sikit apa pandangan Syafira pasal content marketing. Okay, pandangan saya, content marketing tu maksudnya benda yang kita nak kongsikan kepada orang, dan contoh kalau orang tengok apa yang kita, orang baca apa yang kita post tu, orang dah tahu yang kita nak fokuskan kepada apa. Contoh kalau saya nak share apa-apa, contoh saya lebih kepada motivasi contohnya, dan fokus saya untuk anak muda berkaitan dengan persahabatan contohnya. So content marketing orang tahu, kalau bila saya post orang tahu yang saya nak bercakap tentang persahabatan. Maksudnya fokus saya, isi yang saya nak sampaikan tu banyak berkenaan dengan, relate dengan persahabatan. Macam tu kot apa yang saya rasa lah. Wallahualam. Okey, terima kasih banyak kepada Cik Puan Syafira. So itulah pandangan beliau tentang content marketing. Okey. Tak ada siapa yang betul, tak ada siapa yang salah. Cuma saya nak kongsikan pandangan saya, content marketing tu kita juga boleh faham sebagai marketing dengan menggunakan content. Senang kata, kita nak deliver sesuatu value kepada orang lain. Dan kita nak deliver tu bukan sekadar deliver saja, kita nak deliver the value secara konsisten dan secara tepat kepada audience yang kita target. So itulah content marketing. Dan kalau ikutkan, saya boleh kata daripada zaman dulu lagi dah ada lah content marketing ni. But everything related to content dan related to marketing, maka itulah content marketing. Dan malam ni, apa yang kita nak belajar sama-sama ialah memang sangat-sangat berkait rapat dengan content marketing dan macam mana kita susun konten kita supaya dapat capai tujuan yang kita inginkan lah, insya-Allah. Dan dalam chat pun ada yang kongsikan content marketing ibarat gimmick untuk orang kenal produk kita. Daripada Arti Nuraini. Terima kasih Arti Nuraini. Okey. Seterusnya, yang ini adalah cadangan saya untuk kita susunkan workflow macam mana tulisan konten kita. Saya tak pasti macam mana Cik Lebah ataupun Abang Izul ataupun Zati Elia, Kak Syazana, Kak Wani, macam mana mereka susun konten mereka. Masing-masing mesti ada workflow sendiri, mesti ada cara tersendiri. Cuma malam ini saya dijemput untuk berkongsi, maka saya kongsikan macam mana cadangan saya untuk buat workflow. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau rasa sesuai, boleh apply terus, dan kalau rasa ada yang mungkin sesuai, ada yang tak sesuai, maka ambillah yang sesuai tu. Dan saya tak cerita penuh, saya tak cerita pun tentang niche ni. Saya takkan cerita teliti pasal platform apa nak pilih, audience apa nak pilih. Tapi kita lebih fokus pasal mapping, susun bank dan juga deliver. Adapun kalau ada soalan, korang boleh tanya terus, dan insya-Allah kita akan bincang dalam sesi kedua nanti lah, dalam soal jawab. Okey. So kita pergi kepada yang pertama, iaitu content mapping dan brainstorming. Disebabkan malam ni tajuk kita adalah rahsia bina konten gunakan apps, maka saya memang akan cerita totally menggunakan aplikasi-aplikasi ataupun software-software yang ada dalam komputer dan telefon bimbit. Adapun kalau tuan-tuan puan mungkin prefer, saya rasa saya tak suka lah guna app, tak suka lah guna software, saya prefer guna buku. Jangan risau, boleh je guna buku, sebab semua yang saya nak cerita ni hanyalah workflow dan hanyalah kerangka kerja. Kalau rasa tak sesuai nak guna buku, selesa guna buku, gunalah. Sebab saya sendiri pun ada guna buku. Contoh saya personally, saya suka gunakan buku yang kosong, tak ada garis. So saya lebih bebas nak menulis, nak merangka.
Cumanya saya prefer gunakan digital supaya saya senang nak rujuk kat mana saja dan benda tu tak hilang lah di tengah zaman. Okay, sekarang ni kita cerita tadi pasal niche. Kalau siapa ingat kan, mula dengan niche, kedua pergi kepada mapping, ketiga pergi kepada penyusunan bank, dan yang keempat kita nak deliver content tu. Okay, boleh ingat yang pertama niche, mapping, bank, deliver. Dan untuk yang pertama sekali yang saya kongsi malam ni ialah macam mana nak buat content mapping ataupun kita panggil sebagai proses brainstorming. Dan saya nak cadangkan tuan-tuan perempuan gunakan satu aplikasi yang boleh kita buat mind map. Mind map biasa, ada banyak kat luar sana, cari je apps for mind map ke apa. Tapi malam ni saya nak kongsikan satu sahaja yang saya sendiri guna dan macam mana cara nak guna lah. Contoh jom kita tengok sama-sama. Jom kita tengok sama-sama. Mana dia pergi? Okay, pertama sekali adalah gunakan yang ini. Nama dia Wondershare MindMaster. Ini kalau nak cari kat Google, contoh kita cari kat Google. Kalau nampak kan skrin sekarang kan? Nampak Okay, terima kasih. Host minta tolong untuk mutekan. Okay, terima kasih. Okay, nampak. Okay, contohlah nak cari, tadi nama dia MindMaster. Dia dah tukar nama baru dah sekarang ni. Jadi e-draw apa dah. Tapi ini dia. Contohnya boleh download, free download dekat Windows. Ataupun kalau nak guna online pun boleh guna yang online. Okay, anggaplah dah download. Saya tak nak kita teknikal sangat. Kita nak lebih praktikal. Okay, anggaplah dah download. Sekarang ni katalah saya dah buka saya punya e-draw MindMaster tu. Inilah rupa dia nanti. Cuma yang ini saya guna pro version lah. Kalau guna yang free version pun tak ada masalah. Sama je. Saya tunjuk contoh ni yang benda free saja. Contoh kita ambil yang Write Mind Map. Dia sebenarnya macam mind map biasa je. Okay. So inilah flow dia. Kalau kita tengok dalam slide tadi, kita nak cerita tentang content mapping dan brainstorming. Jadi sepatutnya korang semua dah ada dah satu idea nak share pasal apa. Kalau boleh dah pilih dulu niche apa. Contohnya macam saya memang dah pilih saya nak cerita niche saya pasal productivity. Maka kalau saya tulis pasal motivasi ke, pasal dakwah ke, agama ke, semua saya akan relatekan dengan productivity. Kalau tuan-tuan tadi sahabat kita kongsi dia nak cerita pasal motivasi, pasal bersahabat, maka boleh tetapkan satu niche yang utama, yang daripada niche utama tu dah akan berkembang jadi topik-topik yang lain. Sebagai contoh, kita ambil contoh hari ini. Contoh, boleh bagi contoh tak satu? Contoh kita ambil lah kewangan. Ini banyak niche kat luar sana gunakan niche kewangan. Okay, daripada kewangan, dia boleh je pecahkan tajuk tu, kita nak kembangkan supaya kita tak kering idea. Sama ada kita nak gunakan 5W1H. 5W1H tahu ke? Cuba teka apa benda. 5W1H. 5W1H. Oh. Yeah, betul. Who, what, why, when, how. Kita boleh guna contoh yang itu. Contohnya, kalau W pertama, what. Okay, apa itu kewangan? Semudah itu je. Yang kedua, who. Siapa? Siapa yang patut belajar pasal kewangan. Kemudian, siapa boleh ajar. Okay, contoh. Kemudian why? Kenapa? Kenapa belajar kewangan? Kemudian apa? When? Bila? Bila nak kena belajar? Ataupun lagi kecil sikit topik dia, bila ada masalah kewangan nak kena buat apa?
contoh. Dan seterusnya lah. How lah yang paling best sekali. Kalau saya prefer guna topik-topik yang berkaitan dengan bagaimana, how, supaya kita boleh cerita tentang tutorial. Tapi bergantung juga pada masing-masing suka cerita tentang apa. Contoh how, bagaimana uruskan kewangan, contohnya macam ni. Jadi ini salah satu cara kita nak kembangkan idea kita supaya tak kering idea. Dan itu baru level pertama tau. Level pertama ni kita boleh pecahkan lagi level kedua, level ketiga, level keempat. Setiap topik tu kalau boleh kita pilih niche yang boleh berkembang. Contoh niche lain macam travel. Kita ambil niche lain lah, buku. Sebab semua orang dalam ni semua pasal buku tahu kan. Okay. Kita bandingkan kalau niche kewangan dengan niche buku, macam mana orang kat luar sana, influencer luar sana dia boleh kembangkan topik-topik dia orang. Contoh kewangan, ambil satu topik. Kewangan contohlah saya ambil 7 step pasal kewangan tu. Mula-mula sekali pasal mindset. Kedua, cash flow. Ketiga, investment lah sebab model investment. Dan keempat, kelima, keenam lah, jadi boleh banyak lagi sampai 7. Cuma ini contoh saya nak buat level-level tu macam mana. Okay, daripada mindset, cash flow, investment. Mana nak pecahkan lagi? Boleh tak pecahkan? Boleh. Cash flow. Pertama sekali, aku boleh guna cara tadi. 5W1H. Contohnya what? Contohnya apa itu cash flow? Contohnya apa? Bagaimana nak kira ataupun nak kenal pasti cash flow kita. Kemudian ada tak FSY untuk kira cash flow. Ini kalau nak related dengan productivity lah contoh. Kemudian kalau investment, macam mana kita nak pecahkan lagi? Investment pula ada banyak jenis. Instrumen apa nak guna? Lepas tu cerita tentang masa. Tadi kan when. So when dia ialah long term tu apa, mid term tu apa, short term tu apa, contoh. Dan sebagainya. Daripada mid-term pula boleh pecahkan lagi. Mid-term, okey. Investment apa yang sesuai mid-term? Kemudian long-term, investment apa yang sesuai long-term? Contoh emas. Daripada emas boleh pecah lagi. Emas pula, produk emas ada banyak jenis. Produk-produk emas, cara nak beli emas. So, macam itulah kita gunakan topik-topik ni untuk kita dapat idea nak tulis pasal apa. Jadi kalau saya tanya balik tuan-tuan dan puan semua, betul ke orang kata, tak ada idea lah nak tulis apa sebab aku rasa aku salah pilih niche. Tak, kena tanya balik. Mungkin cara kita brainstorm tu yang tak dapat bantu kita. Jadi contoh saya tunjuk contoh yang saya dah pernah buat sebelum ni. Sebelum ni contoh saya mula dengan topik apa yang saya minat. Bla 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 bla. Dan last kali saya pilih tip productivity. Daripada tip productivity ni saya dapat pecahkan. Ada pasal pengurusan bahasa. Ini saya brainstorm lah pasal IT, pasal apps review. Lepas tu ada dalam topik productivity juga saya buat satu pecahan besar iaitu pasal buku sahaja. Buku pula saya pecahkan lagi pasal buku sebagai hadiah, lokasi kedai buku, pengalaman saya tentang buku, kenapa perlu membaca buku, kenapa perlu baca buku, pecahkan lagi pula. Kenapa perlu baca buku, kenapa perlu baca e-book ataupun buku bercetak. Lepas tu boleh cerita kelebihan buku fizikal. So kalau nak tulis, kita ambilkan topik yang kecil sekali tu untuk kita tuliskan dalam media sosial lah. Ini kita tengah cerita pasal media sosial. Kalau nak tulis pasal kenapa perlu baca buku pun boleh. Jadikan dia topik kecil, jangan sampai kita cerita besar sangat jadi satu buku. Kerana ada buku lain lah, tapi kita nak cerita tentang media sosial. Okay. Ini contoh saya punya buku. Saya punya brainstorming. Okay, sekarang ni dah selesai proses untuk brainstorm, untuk content mapping. Kalau tuan-tuan dan puan tak tahu nak guna apps apa, tak reti nak guna tentang komputer, guna je buku. Contohnya saya sendiri guna buku. Kita boleh brainstorm, tulis kat sini. Buat mind map lah. Ini bukan mind map, ini saya guna cara lain. Okay, dan untuk part pertama ni saya nak kongsikan 5 cara macam mana kita dah dapatkan idea untuk tulis idea-idea ni. Sebelum tu saya nak tanya dululah
Itulah sebab tak suka, tak best borak seorang-seorang ni. Fikron. Boleh on kejap audio. Fikron, hello Fikron. Fikron boleh share tak? Macam dah pernah tahu kan. Ada tak cadangan macam mana kita nak dapatkan idea kalau idea tu buntu sangat? Satu cadangan je. Fikron, hello. Pergi ni buat hobi. Pergi buat hobi. Boleh explain sikit tak? Contohlah kalau dia macam jenis suka jogging. So bila dia pergi jogging tu tiba-tiba ada idea. Okey. Terima kasih Fikron. So Fikron kata buat hobi, dapatlah cetus idea. Terusnya saya nak panggil Hakimah. Hakimah ada ke Hakimah? Ada. Hakimah boleh share. Apa cadangan Hakimah untuk kita dapatkan sumber idea nak tulis apa? Untuk kalau bagi saya lah. Kita tempat hok semula jadi, contoh pantai. Lepas tu kita fikirkan sesuatu. Lepas tu dia bagi idea tu. Okey. Kalau contohlah Hakimah nak tulis pasal taubat contohnya. Kat mana Hakimah nak refer ataupun nak dapatkan idea untuk tulis pasal taubat tu? Pasal apa? Taubat. Contohlah taubat. Pasal agama sikit. Mungkin mungkin pergi masjid. Pergi masjid ataupun pergi kubur. Okey, terima kasih Hakimah. Contoh ikut kata ziarah kubur untuk dapatkan idea. Okey. Terima kasih Hakimah, terima kasih Fikron atas cadangan tersebut. Okey. Yang ini adalah cadangan saya pula untuk kita dapatkan idea untuk menulis sesuatu. Contohnya kalau dah tak tahu sangat dah nak brainstorm, dah habis brainstorm tapi tak keluar idea, maka cuba guna cara ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertama sekali, gunakan buku dalam isi kandungan untuk kita cetuskan idea. Contoh, macam saya punya tadi, pasal productivity. Okey. Productivity ni macam mana saya nak dapatkan idea pasal productivity? Senang je. Saya cari buku pasal productivity, contoh. Okey, saya dapat satu buku, tajuk dia Motivasi Daripada Tuhan. Saya buka lah kat bahagian isi kandungan. Nampak dah ada tulis hadiah hari jadi, sumber asal pemikiran. Okey. Saya tengok ada tak yang berkait dengan niche yang saya nak tulis. Contohnya dia tulis dalam ni niche back to basic. Ataupun niche daya juang, daya saing, daya tahan. Mana yang kita boleh kaitkan dengan productivity? Kalau ikutkan semua boleh ni. Contohlah saya ambil satu. Kaitkan dengan daya pimpin. Macam mana kita nak gunakan ciri-ciri kepimpinan dan ciri-ciri kepengikutan untuk kita jadi lebih produktif. So saya ambil, saya tulis. Saya tulislah dalam map saya ni tajuk-tajuk cadangan tu. Ataupun contoh lain, saya ambil buku lain, contohlah ada buku productivity. Contohnya buku ni. Nampak ke tak? Buku tak nampak, saya baca lah. The Productive Muslim daripada Muhammad Faris. Contohnya dalam ni lagilah related gila dengan productivity. Saya pun ambil je lah sebiji macam mana nak produktif dalam bulan Ramadan. Dia pun sarankan just fasting kill productivity, macam mana nak change habit, macam mana Islam ajar. So semua tu saya listkan balik je topik-topik yang saya nak tulis semuanya. Tapi kita tak tiru sebiji-sebiji. Kita hanya ambil idea tu sebagai inspirasi saja. So itu cara kalau kita nak ambil dengan cara buku. Yang kedua, boleh gunakan KJ method. KJ method ni secara asasnya contohnya macam ni. Apa yang saya fikir yang itulah saya tulis. Contoh, saya tak tulis pasal buku.
Saya tak gunakan teknik tadi 5W1H. Saya bantai je tulis apa yang terfikir kat kotak fikiran saya. Contoh saya fikir apa yang terlintas pertama, buku. Okey, kerusi. Tulislah kerusi. Lepas tu iPad. Tadi iPad. Apa-apa yang terlintas tulis dulu, jangan tapis lagi. Tulis je. Okey, tulis je sampailah habis kering idea, sampai dah tak tahu dah tulis apa. Lepas tu baru susun balik yang mana boleh jadi label pertama, boleh jadi label kedua dan seterusnya. Contoh, buku. Saya tulis pasal review. Review ni mungkin boleh jadi layer pertama. Contohnya saya buat layer pertama yang baru, review buku. So boleh tulis tajuk buku apa. Lepas tu e-book. Boleh buat, saya dapat IDO daripada e-book ni, boleh buat layer yang kedua. Yang layer pertama juga pasal e-book. Saya just bawa lah e-book tu ke belah kanan. Kemudian layer dia mungkin pasal jenis buku. Okay. Kemudian layer pertama juga saya nak cerita pasal tools. So saya boleh bawa yang iPad tadi ke belah kanan. Dia jadi kecil layer kedua. Terus lagi kerusi. Bantailah nanti saya susun balik. Sebab sekarang ni hanyalah brainstorm. Contoh macam tu. So dah siap cara kita nak brainstorm dan kita susun balik. Yang ketiga, cara soal jawab, tanyalah orang lain ataupun kita cari soalan-soalan yang orang tanya, kita cuba jawab. Yang keempat, dengan pengalaman peribadi sendiri. Kelima, pengalaman orang lain. Dan terakhir sekali, internet. Saya cepatkan sikit supaya kita tak cerita panjang bab sini. Guna KJ method. Kalau Syakira dah tahu lama dah pasal KJ method. Terbaik lah. Saya belajar daripada Tuan Zamri Muhammad. Okey. Ada soalan, MyMaster ni berbayar ke? MyMaster ni ada yang percuma. Guna yang percuma pun dah cukup dah. Cuma dia ada terhad sikit. Tapi saya cakap betul-betul memang cukup guna yang percuma saja. Sebab saya sebenarnya guna percuma juga. Okey, next. Pasal content bank dan draft writing. Tadi kita dah cerita pasal macam mana nak cetuskan idea sama ada guna buku tulis ataupun dengan gunakan apps mind map. Yang kedua sekarang ni kita nak uruskan balik idea-idea yang banyak tadi, simpan di satu tempat supaya kita boleh refer, kita boleh edit dan kita boleh atur. Jadi yang saya cadangkan ialah gunakan Google Keep. Google Keep ni yang saya dah selalu guna. Ada je apps lain yang korang boleh try cari, boleh cari. So ni saya pernah ada satu video dalam ML Studio. Saya cadangkan 5 apps untuk tulis nota. So boleh cari video ni balik dan tengoklah apps apa yang sesuai dengan diri sendiri. Tapi untuk malam ni saya nak share pasal Google Keep Notes. Okay, macam mana cara dia? Kita ambil contoh tadi daripada contoh yang ni, buku. Ambil saya punya sendirilah. Contoh productivity. Pasal productivity, contohnya saya nak tulis pasal apps. Contoh daripada apps ni ada pecahan-pecahan pula. Lepas tu dari pasal agama pun saya nak kaitkan dengan productivity, ada pecahan-pecahan dia pula. Okey. Sekarang ni daripada layer-layer tu saya gunakan contohnya ialah saya hello, masih bersama ke? Masih. Itulah. Tiba-tiba dia terkeluar. Okey. Kita sama Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tadi pasal Google Keep. Okey, boleh tengok belah kiri saya ni. Saya letakkan list ataupun tag ataupun label supaya mudah untuk saya cari. Okay, cara guna dia lah. Contohnya saya buat satu note baru. Saya nak tulis pasal app. Contohnya tadi baru belajar pasal MindMap. Saya pun tulis MindMaster. Kita pun tulis dekat atas lah. MindMaster. Jadi apa kelebihan, kekurangan, cara guna dan bla bla bla. Dan saya boleh tambah terus dia punya
label supaya senang nak cari lepas ni. Saya nak masukkan dalam productivity, dalam apps, dalam Q&A contoh. Ataupun kalau cara lain pun saya boleh dia terus buat hashtag apps. Terus kita boleh dapat tag tu. Okey, kelebihan guna label-label ni, bila saya keluar, contohnya ini di ke bawah lah. Sudah. Habis bawah dah ni. Kita terlalu banyak nota dalam ni, dia disangkut sikit lah. Okey, bila dah gunakan label-label tadi, dia akan memudahkan untuk kita cari semula nanti. Contoh pinjam. Okey. Contohnya bila saya cari kat apps, minta maaf, benda yang tak nak berlaku dah berlaku. Saya tersilap tekan tadi. Contohlah, okey, search lah balik. Mind master. Dalam Mind Master. Contoh kalau sepatutnya dia akan jadi macam ni lah. Kita buka dalam apps, akan nampak sebabkan saya pin ni habis semua yang di pin yang atas. Saya dah terpin semua benda, tak apalah. Agaklah saya tak pin. Nanti dia akan keluar yang tak pin tu, yang baru latest kita tulis tu keluar kat sini. Jadi bila saya tekan apps, keluarlah nota yang saya nak cari. Contohnya, katalah hari ni saya nak tulis pasal agama sikit sebab Jumaat betul. Saya buka lah tag yang saya pernah tulis, agama ataupun dakwah. So ada dah idea-idea yang pernah saya tulis, saya boleh pick up mana-mana dan mulakan post ataupun mula tulis bagi siap. Contoh saya nak tulis pasal saya baru belajar pasal bahagia dan syukur. Saya buka lah tulisan ni sikit, kita copy, paste dan boleh dah post dekat Facebook ke Twitter ke dan sebagainya. So itu cadangannya. Jadi flow dia adalah kita gunakan mind map tadi untuk dapatkan idea, kemudian bank tu semua kita tulis dalam Google Keep Notes ni. Okey, kalau tak suka guna apps, kalau nak guna cara-cara lain, ada je kawan saya yang gunakan WhatsApp saja. Contohnya dia buat grup sendiri, kemudian dengan grup tu dengan dia seorang saja dia tuliskan idea-idea dia. Masalahnya ialah boleh je kalau prefer buat macam tu, tak masalah. Cuma saya tak prefer sebab kalau tak tajuk pun tak apa kan. Ada soalan, mesti kena letak tajuk ke? Kalau tak letak tajuk pun tak apa, dia akan jadi macam ni. Contoh makan. So dia akan jadi keluar macam ni. Dia akan keluar perkataan besar lah kalau saya tulis perkataan je. Kalau saya tulis banyak perkataan, jadi kecil lah sikit. Sudah. Kawan-kawan. Kecil sikit lah. Kalau tajuk dia, kalau satu je kecil je, dia akan jadi besar. So tajuk tu kalau tak nak letak pun tak apalah. Cuma letak lagi senang nak cari. Okay. Jadi kalau tak prefer nak gunakan Google Keep Notes, boleh try guna apps lain. Ataupun kalau selesa guna cara macam kawan saya buat tu, dia guna Telegram ataupun WhatsApp untuk dia post setiap hari. Maka terpulang. Boleh asalkan itulah tak keluar screen sharing lepas dah cakap tadi baru pasal tak apa. Jadi boleh buat macam tu. Ataupun kalau saya perasan Encik Nubah sendiri, dia ada tulis dekat buku tau. Dia punya plan, dia punya idea. Saya respect lah orang yang boleh tulis macam tu. Tapi saya sendiri, saya ada masalah kalau saya tulis kat buku, saya rasa susah nak check balik ataupun susah nak tukar idea tu sebab saya sentiasa idea yang baru nak ubah. Kat buku ni tak boleh nak edit. Jadi kena buang ataupun kena tulis baru. So terpulang, kalau rasa prefer nak guna buku, nak tuliskan idea tu, kemudian bila nak post kita boleh check balik ataupun boleh guna apps lain. Dan contoh lain, kalau kenal KHM, Khairul Hakimin Muhammad, KHM, seorang yang sangat pakar dalam konten. Cara dia ialah dia guna email, dia buka email,
Contoh kita buka email. Lepas tu buat je compose baru. Jangan tengok email saya. Ini contoh saja. Okey, contoh subjek. Tajuk dia apa? Hari ni nak tulis pasal belajar cara dia pun tulislah alhamdulillah hari ini saya seronok bla 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 bla. Kemudian boleh dia dah hantar kat diri sendiri, kalau nak hantar kat diri sendirilah. Ataupun dia hanya buat sebagai draft saja, boleh buka kat draft. Jadi kalau dia hantar kat diri sendiri, contohnya sekarang ni ini lagi bagus. Google email pun sekarang dah boleh schedule. Contoh dia nak post esok, kan? Dia boleh remind diri dia sendiri, okay, tomorrow morning 9 Jun pukul 8. So pukul 8 esok dia akan dapat email dia tu, dia boleh buka terus, boleh copy dan paste dekat Twitter. Contoh kalau nak buka Twitter lah, dia pun paste, siap. Ini cara kalau guna email. Cuma saya tak prefer guna email sebab susah nak cari balik, susah nak susun, susah nak edit-edit lah. Sebab dalam ni susah nak edit. Tapi terpulang, kalau tuan-puan prefer buat macam tu, silakan. Okay. Seterusnya, kita terlebih masa sikit, minta maaf. Yang terakhir adalah content scheduling ataupun posting. Yang ini saya dah sentuh sikit tadi. Betul guna email tu untuk schedule. Cara lain, saya hanya fokuskan kat Telegram hari ni untuk schedule sebabnya kita semua dah mula buat Telegram schedule sendiri, Telegram channel sendiri. Jadi sekarang ni mana dah Telegram? Contohnya buat Telegram. Untuk Telegram, untuk tuan-tuan puan-puan yang dah gunakan Telegram, kat Telegram ni kita boleh schedulekan tau. Contohnya kalau kita dah ada tulis tadi kan, okey, contoh saya dah tulis pasal makan. Saya pun post. Saya nak post kat sini. Kemudian kalau nampak ke belah kanan ni kan, kalau tekan dia akan post. Tapi kalau tekan lama-lama, tekan hold. Sekejap mana? Sorry, kena right click sebab ini apps. Kalau kat phone, hold lama-lama dia akan keluar option macam ni. Tekan schedule message. So bolehlah schedule pukul berapa esok. Contohnya esok saya nak schedule pukul 10 pagi. Tekanlah schedule. So dia akan keluar kat bahagian schedule sini. Dan kita akan nampaklah mesej-mesej lain yang kita schedule kan kalau ada banyak lah. Kat sini pun boleh je edit lagi kalau nak edit. Kan dia tu. Dan boleh kalau nak send now terus ke nak tukar tarikh ke terpulang. So ini cara untuk schedule lah dalam Telegram. Jadi kita boleh tengok balik contoh workflow tadi. Kalau daripada mind map yang kita dah buat, kita boleh buat bank dalam Google Keep ke atau tempat-tempat lain. Kita boleh schedule terus dekat tempat-tempat channel-channel platform yang kita dah pilih untuk kita postkan. Apapun, tak semua boleh. Kalau Facebook, Instagram, boleh buka Creator Studio. Dah ada apps dah sekarang ni, senang. Boleh schedule terus, kita nak post apa, gambar apa, video apa. Ataupun boleh guna third party apps yang lain kalau nak guna untuk schedule dekat Facebook, Telegram, Instagram, Twitter dan lain-lain. Wallahualam, itu saja setakat ini konsen saya. Kita buka soal jawab kalau ada soalan. Siapa yang guna Hamari Studio ni? Kita tengok sikit ada soalan ke tak. Kalau ada soalan. Okey. Tadi KJ method tu apa? Jelaskan sikit boleh. Tadi saya ada cerita sikit. Saya tak pasti soalan ni ditanya tadi masa bila. Ringkasnya kalau KJ method ni ialah apa yang saya faham lah, apa yang diajar oleh guru saya. Kita tuliskan, ini contoh kalau nak buat buku sebenarnya. Contoh contohnya saya nak tulis buku pasal, kita buka lah background ni. Okay, contoh saya nak tulis buku pasal e-book 101 tips dan aplikasi untuk menulis. Contoh.
Macam pening je, aku suruh dia faham. Contoh, bagaimana nak bangun daripada kejatuhan, nak bangun daripada kesedihan. So itu tajuk dia, bagaimana nak bangun daripada kesedihan. KJ method ialah kita tuliskan dulu anything yang terkeluar pop up daripada minda kita berdasarkan tajuk tu. Contohnya, kita try live guna my master tadi. Contohnya, bagaimana bangkit daripada kesedihan. Okay. Contohnya saya terfikir pasal kena ingat Tuhan. Lepas tu zikir, doa. Itu apa lagi? Apa-apa sajalah yang terfikir, tuliskan terus. Contohnya belajar, makan, tulis buku. Okey, semua ni kita tuliskan dan ada step kedua. Step kedua ialah lepas dah tulis tadi, kita susunkan by subtopik. Contohnya, okey, mana yang sini kita boleh jadikan dia subtopik. Contohnya, ingat Tuhan sebagai subtopik. Ingat Tuhan. Okey, kemudian mana yang boleh dijadikan sebagai, mana yang boleh dijadikan topik dan mana yang boleh dijadikan subtopik. Contohnya, subtopik zikir dan doa. Okey, kita boleh guna kat sini zikir doa. Lepas tu pasal lain, ada tak cara lain adalah dengan cara belajar. Belajar kita jadikan topik Allah. Belajar. Kemudian mungkin makan. Kita jadikanlah dia sebagai subtopik. Dengar cerita buku sebagai subtopik. Kemudian daripada sinilah KJ method ni, daripada sinilah dah ada idea, dah ada topik, dah ada bab kan. Contohlah ini bab 1, bab 2, tema dia kan. Okay, bab 1 tema pasal ingat Tuhan. So inilah topik-topik dia, contoh ke bab bahagian. Contohnya bab 1 zikir. So daripada sinilah kita tulis tulisan tu, buka satu Microsoft Word, type lah sampai siap satu tulisan artikel ataupun cerita. Itulah KJ method secara ringkas yang boleh saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Soalan seterusnya, Kawajiro method. Kawajiro tu nama orang yang pelopori teknik tu. Terima kasih Puan Syakira. Saya pun tak ingat nama dia sebenar apa. Okey, Kawakitajiro. Itu dia nama dia. Boleh tunjuk lagi sekali tak schedule konten dekat Telegram tu? Thank you. Okey. Saya tunjuk kat phone boleh ke? Saya guna kat phone lah supaya semua boleh nampak. Sebab laptop ni lain, tak semua orang buka laptop untuk tulis konten kan. Izinkan saya untuk buka guna phone sekejap. Okey, sambil tu saya ada dua soalan. Soalan pertama, boleh ke ambil idea atau quote dari bahan pembacaan kita untuk jadikan konten kita? Pertama, terima kasih soalan tu. Soalan kedua, adakah menjadi kesalahan jika kita copy gambar video dari mana-mana sumber untuk dijadikan background konten kita seperti dalam poster atau gambar dalam video? Okey. Soalan yang baik. Saya tunjuk kejap lagi pasal schedule ni. Saya jawab dulu soalan pertama, soalan kedua. Soalan pertama, bolehkah ambil idea orang lain? Okey. Tadi saya ada baca satu kongsian yang menarik kat Twitter. Dia cerita tentang apa beza content creator dengan content curator. Kita curate balik. Contoh content creator ialah dia gunakan idea dia, gunakan tenaga dia untuk dia create content sama ada penulisan ke, video ke, poster ke, kemudian dia post. Content curator pula, dia ambil idea daripada orang lain yang orang lain post dan dia repost. Dia satu tempat yang dia kumpulkanlah topik-topik konten yang sama. Jadi tidak menjadi kesalahan asalkan kita minta izin terlebih dahulu kalau boleh minta izin, dan juga kita kena mention ataupun kita panggil apa istilah tu?
kita kena kredit kepada dia. Cuma dalam sebaiknya kita kena kredit dan kena tahu sumber lah. So itulah cara untuk kita ambil idea orang lain ataupun kita quote ataupun ambil bacaan orang lain. Contohnya paling mudah kalau yang tak ada kesalahan lah. Contohnya saya tak tahu nak post apa kat Telegram hari ni sebab dah tepu, tapi saya tengah baca buku, menariklah buku ni. Dia cerita pasal how to nap. Ada 3 cara untuk kita ambil untuk tidur, untuk nap, fast sleep ni. Saya rasa menarik, saya nak type balik sesuatu, ialah macam cilok orang punya idea kan. Baik saya snap je, macam mana orang selalu buat. So saya snap, saya post kat Telegram, bagi tahu lah sumbernya daripada buku The Productive Muslim. Macam tu. So kalau macam tu insyaAllah tak ada masalah lah. Sebab kita bukanlah mencuri idea dia pun. Kita hanya repost semula. Dan saya nak pesan sikit, kalau boleh, janganlah kita curi idea orang lain, elakkan. Dan saya ada baca satu buku, dia tulis buku Show Your Work. Dia kata, kalaulah kita tak tahu sumber mana idea tu, tak tahu sumber mana konten tu, sebaiknya kita tak payah post terus. Itu lebih baik. Contohnya macam hadis lah, kita belajar pasal hadis ke, tak tahu hadis tu sumber apa, betul ke tak. So lebih baik jangan post sebab kita bukan ahli je lah. Tapi kalau nak baca macam tadi, quote kan, sebagai sekadar nak ambil balik, repost balik, boleh je kredit ataupun kita bagi tahu siapa post tu. Dan kalau boleh minta izin dulu lah. Soalan kedua, adakah menjadi kesalahan di copy gambar? Jujur kata, sebagai seorang belajar undang-undang, saya belajar copyright law, kalau ikutkan memang tak boleh lah. Sepatutnya tak boleh. Tapi kita ada cara lain. Kita kat luar sekarang ni, dunia sekarang ni, internet, banyak je sumber-sumber yang free. So kenapa nak gunakan sumber-sumber yang orang dah block? Contohnya kalau copyright lagu kan, kita nak buat video, tambah background music. Background music tu yang memang owner dia tak bagi guna contoh. So tak payah guna. Kita gunakan video music yang lain. Sebab itulah kelebihan kalau contoh kalau kita guna InShot untuk edit video contoh kan. Kita belilah InShot yang premium yang kena bayar sikit, tapi kita dapat guna background music dia, boleh guna gambar-gambar dia yang semuanya dah dibayar dengan boleh guna percuma lah. So boleh je. Tapi kalau tak mampu, tak apa, cari je kat sumber YouTube, dekat internet mana nak cari video-video ataupun footage-footage percuma. Type je. Contohnya kalau kat YouTube, background music free copyright contoh. Itu contohlah. Tu banyak je. InsyaAllah ada banyak. Nanti bolehlah tanya dalam grup. Mungkin ada rakan-rakan lain yang tahu cara nak cari video-video ataupun background music untuk poster ke gambar dan sebagainya. Biasanya geng media tahulah nak cari mana. Okay, cara nak schedule content. Kali ni saya guna handphone. Mohon kalau nampak benda yang bukan tu, abaikanlah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada apa-apa lah. Screen. Okay. Saya buka Telegram. Okay. Sekarang ni nampak handphone saya ada Telegram. Kita nak post. Contohlah saya nak ambil balik konten yang saya dah tulis dalam bank saya dalam Google Keep. So saya buka Google Keep. Contohnya hari ni kita belajar pasal content marketing. Saya pun nak tulis lah. Nak ambil lah balik daripada penulisan saya pasal content marketing. Wah, tak jumpa, kita cari je lah. Content marketing. Cuma yang ini saya tak tulis habis lah. Ini cuma draft. So bolehlah edit-edit dulu sampailah dah siap untuk post. Kemudian boleh copy, paste. Okay, sebelum tekan send tu, make sure kalau handphone lah, ini handphone, make sure tekan kat belakang ni, nampak tak ada keluar schedule message, send without sound. Saya tunjuk sekali lagi, tekan kat arrow tu, lama-lama dia akan keluar schedule message ataupun send without sound. Lepas tu tekanlah schedule message, dia akan keluar cadangan tarikh bila nak post. Contohnya pukul 10 malam esok. Send. So dia akan keluar dekat dalam bahagian schedule message kita. Kalau perasan, bila once dah ada schedule message, saya buka Telegram channel saya, kat bawah tu, kat bawah sekali ada nampak ikon kecil macam calendar. So tekan situ,
akan keluar bahagian schedule message. Dia hanya akan keluar bila ada schedule message. Kalau tak keluar, kalau tak ada schedule message, dia tak keluar lah. Okay. So kalau kita nak sambung tulis lain, tulislah nota 2 dalam ni. Pukul 11 malam. So semua yang kita schedule, semua ada dalam ni. Siap dengan masa pukul berapa kita akan post. Nampak saya harap terjawablah soalan untuk schedule message dalam Telegram. Seterusnya, kalau boleh korang buka video dan audio lagi seronok kot. Tak ada dah, saya rasa macam bercakap dengan komputer. Walaupun saya ni nerd, suka main apps, tapi nak rasa dah juga human touch tu ya. Terima kasih. Rephrase the sentences. Betul, cadangan Puan Syakira. Kalau kita nak gunakan orang lain punya content, kalau boleh, kita jangan copy paste sebiji-sebiji, tapi kita baca, hadam dan kita tulis balik dengan bahasa yang kita faham. Macam mana e-book Encik Jo, e-book Encik Lebah tulis tu, itu ada tulis tip macam mana kita nak rephrase balik idea orang lain. Kalau gambar dari app Pinterest boleh ke, sama juga isunya. Saya tak nak cakap, tapi yang berlaku ialah once kita ambil gambar orang lain, as long as tak kena saman, tak kena block kita punya account ke, tak kena report ke apa, memang tak ada masalah. Tapi kena hati-hati lah. So sebaiknya sebab tu saya kata lebih baik ambil je daripada sumber-sumber yang percuma. Tu ada bagi tahu band sound, unspace, AppSpace. Kalau boleh rakan-rakan yang kongsi ni, jadi kita boleh share semula dalam WhatsApp supaya rakan-rakan lain boleh dapat tangkap. Okay, kalender merah. Thank you. Tadi saya nampak ada insert comment dekat channel Ajat. Oh, okay. Cara nak insert comment tu, hari tu ada orang share cara nak buat dalam Telegram. Boleh buka balik. Semua saya tunjuk real quick sebagai contoh tutorial untuk kita tengok sama-sama lah. Contohnya. Okay. Cumanya Telegram sekarang ni, Telegram saya memang dah buat. Jadi saya tunjuk apa yang saya buat je lah sebelum ni. Harap-harap faham. Saya delete dulu ni. Kan tiba-tiba dia post esok. Okay. Okay, dalam Telegram masing-masing. Nampak ke? Saya rasa macam lambat sikit. Okay. Dalam Telegram masing-masing. Oh, dah buat dah. Tak apa, saya tunjuk lah untuk yang belum tahu lagi. Buka dekat atas ni, option. Lepas tu tekan yang titik 3 ni. Ni dah ada view discussion lah. So dah selesai lah. Cuma kalau yang belum ada, kita kena buat dulu satu grup baru. Dan daripada grup tu lah dia boleh jadi inilah contohnya, ini grup baru, ini private group. Dalam private group ni orang akan boleh komen dan dia akan connect dengan kita punya channel. Oh, saya buat dia. Okay. Private group. Tukar sikit. Sampai edit dan orang. Available, alhamdulillah. So itu dah jadi dah public. So kita try. Nampak? So Fikron komen tu kan. Nampak gerak ni. Dia pun macam lambat sikit komputer. Okay, contoh. So nampak bila orang nak komen kat Telegram kita, dia kan keluar macam ni. Kat info saya dah keluar, kat laptop ni macam lambat sikit lah. Okay, tu. Bawah tu saya tekan. Ni ada orang tulis. Semoga dipermudahkan urusan tuan. Kat situlah dia keluar komen tu. Okay, selesai. Ajuat kos IT ke? Bukan. Saya bukan kos IT, saya belajar undang-undang dan syariah di UC. Cuma saya memang minat datang ni. Sebab masa saya sebelum minta USIM, sebelum minta undang-undang dan syariah, sebenarnya saya minta USIM tu kos ISA, kos Internet Security Assurance.
Information. So sebenarnya saya berminat, cuma rezeki saya adalah untuk masuk undang-undang dan syariah. So apa yang saya buat ialah apa yang saya minat, tak dapat belajar secara formal di universiti, saya belajar secara informal lah di kelas-kelas luar. Sama ada nak cari sendiri ataupun kita belajar dengan orang. Itulah dia. Yang baru iktiraf BKB tu. Ya, terima kasih. So saya dah pernah jadi civil lawyer, tapi tengoklah jadi ke tak. Okey, ada soalan lagi ke? Kalau ada soalan kita buka lagi. Kalau ada soalan boleh buka unmute pun boleh, nak tanya dalam chat pun boleh, silakan. Betul lah tu, minat boleh jadi satu kelebihan. Alhamdulillah. Ini mungkin satu motivasi untuk tuan-tuan semua. Saya sebenarnya sebelum ni, masa saya dalam keadaan tak tahu nak cerita tentang apa, niche apa nak cerita, nak cerita pasal law ke, ataupun nak cerita pasal productivity ke, apps ke, akhirnya saya jumpa jawapan lah. Antara jawapan yang saya jumpa dalam buku Show Your Work, dia cari buku ni, dia kata kita boleh kongsikan kepada orang lain perkara yang kita ada kelebihan berbanding orang lain. Tak semesti kita expert pun. Sebab kalau nak tugas expert, apabila nak expert kan. Temunya kalau pasal agama, lain lah cerita. Agama tu kena ada ahli lah. So contoh kalau macam productivity ataupun apps, sebabkan saya ada kelebihan sikit lah berbanding orang lain. Sikit je, tak banyak. Tapi yang kelebihan tu lah yang saya boleh kongsikan kepada orang lain, dan orang lain dia boleh dapat sesuatu. Dia macam ni tau. Contoh, contohnya saya nak share pasal apps. Saya tahu lebih sikit daripada orang lain. Jadi apa yang saya tahu tu saya boleh curahkan kepada orang lain untuk dia dapat air ilmu-ilmu tu. Sama lah juga macam agama. Contoh kalau kita nak ajak orang pasal motivasi, pasal dakwah, kita nak ajak orang, kita ada satu kelebihan tu tau. Dan kita nak didik orang untuk berubah jadi lebih baik. Contohnya kita nak berdakwah. So orang-orang tu yang berada di bawah ni kita nak bantu. Jadi kita nak curahkan dia tu kelebihan-kelebihan ilmu yang kita ada. Sebab itulah kita kena sentiasa upgrade diri untuk naik sampai kita berilmu lebih sikit daripada orang lain untuk kita berkongsi. Bukan untuk kita bongkar. Wallahu a'lam. Jadi tazkirah kan. Itulah contoh pelajar syariah dan undang-undang. Ada apa-apa soalan lagi ke? Kalau tak ada soalan kita boleh tamatkan. Haziq pun ada Arif ada share KJ method dalam grup Telegram, dalam grup WhatsApp. Okey, ada soalan lagi ke? Kita buka lagi kalau ada soalan. Dari kita start 9.10, sekarang 10.10. Alhamdulillah 1 jam. Kalau tak ada soalan, last but not least, hari ni kita cerita tentang macam mana nak buat mapping, macam mana nak buat bank, macam mana nak deliver, nak susun content. Okey, pasal niche kalau tak, saya expect ada soalan pasal niche, tapi kalau tak ada tu alhamdulillah, maksudnya masing-masing dah tahu dah nak cerita tentang apa, nak pilih niche apa. Dan kalau ada niche masing-masing, make sure kita tahulah siapa audience yang kita nak target. Ini macam saya niche productivity, tapi saya tak target orang-orang lain, saya hanya target pelajar sekolah, pelajar universiti dan orang yang baru start kerja. Itu range umur yang saya target. Platform saya pilih Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, TikTok. Tapi semua tu saya hanya fokus satu saja, Twitter. So terpulang pada tuan-tuan puan, kalau prefer untuk buat semua, boleh buat semua, silakan. Yang penting konsisten. Last but not least, banyak lagi kita boleh belajar. Ini antara apps lain yang saya boleh sarankan untuk korang explore dan cuba sendiri. Cumanya bila apps dah banyak sangat, jangan sampai kita makin pening, makin tak produktif, makin tak tahu apa yang kita buat. So hanya pilih tools yang dapat membantu saja supaya dapat meringankan beban kita dan memudahkan kerja kita lah. Wallahu a'lam. Itu saja daripada saya. Content is king and marketing is the queen. Jadi kita kena kuasai ilmu content dan juga marketing. Itu saja, semoga bermanfaat.
Bolehlah kalau siapa yang belum follow lagi, boleh follow Facebook Aduk Syafiee, Twitter Aduk Syafiee dan Instagram Aduk Syafiee. Itu saja saya serahkan semula lah kot pada Haziq, host kita malam ni. Baik, Alhamdulillah. So selesai sudah perbincangan kita pada malam ni kan. InsyaAllah mana-mana yang telah dikongsikan oleh Tuan Najwa sebentar tadi harap diambil iktibarah dan juga dapat dijadikan modal lah untuk kita gunakan sebagai medium untuk kita menyusunlah konten-konten kita. Jadi insyaAllah itu saja kot daripada Tuan Najwa dan juga kamilah Hamari Group. InsyaAllah itu saja, dan jangan lupa kalau contoh ada yang tulis nota boleh kongsikanlah kepada penulis yang lain supaya diorang pun dapatlah, sebab ada yang masalah lain apa semua kan. Jadi sama-sama kita berkongsilah insyaAllah. Jadi insyaAllah itu saja, kita tutup majlis dengan tasbih farah dan suratul Nas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.